sini persamaan diberi magnesium tambah hidrogen klorida menghasilkan magnesium klorida dan juga hidrogen, gas hidrogen. Okey, jadi kita tengok. Okey, jadi kita tengok dekat sini apa yang dioksidakan. Okey, kalau kita tengok magnesium dioksidakan. Okey, magnesium dioksidakan kerana dia melepaskan elektron. Manakala HCl diturunkan ataupun ion hidrogen diturunkan. Sebab dekat dalam HCl tu ada ion hidrogen dan dia diturunkan menjadi gas hidrogen ataupun molekul hidrogen. Okey, jadi kita lihat dahulu proses pengoksidaan. Okey, kita lihat dahulu proses pengoksidaan magnesium. Okey, magnesium mengalami tindak balas pengoksidaan. Latihan ni ada beberapa orang yang dah tunjuk kat cikgu untuk disemak, tapi hanya 3-4 orang sahaja. The rest memang tak ada tunjuk kat cikgu. Okey, so saya terpaksa ambil masa untuk semak juga. Kamu semak sendiri. Okey, so kita tengok yang kedua, atom magnesium. Okey, atom magnesium dia membebaskan elektron menghasilkan ion magnesium. Okey, menghasilkan ion Mg2+, ion magnesium. Itu penerangan untuk tindak balas pengoksidaan. Okey, seterusnya kita lihat persamaan, setengah persamaan. Okey, untuk setengah persamaan, ini yang kita bincang tadi, atom magnesium membentuk ion magnesium. So, elektron love positif. So, akan tambah elektron dekat sini. Berapa elektron yang dia perlu tambah? Berapa elektron dia perlu tambah? Dia perlu derma? 2. 2 elektron. Okey, cikgu sebut tambah tu merujuk pada simbol tambah. Tapi sebenarnya atom magnesium menderma atau membebaskan 2 elektron. Membentuk ion magnesium. Okey. So, kita kata kat sini, atom magnesium dioksidakan. Okey, atom magnesium dioksidakan dan magnesium adalah ejen apa ni? Penurunan. Ejen penurunan. Okey, itu untuk proses pengoksidaan. Sekarang kita nak lihat proses penurunan yang berlaku di katod. Okey, sini ada pembetulan bukan hidrogen. Ini bukan hidrogen. Ini adalah ion hidrogen. Ion H+. Ion H+ ni daripada hidrogen klorida. Okey, so ion hidrogen dia mengalami tindak balas penurunan. Okey, dia mengalami tindak balas penurunan. Okey, manakala yang kedua, ion hidrogen menerima. Kenapa dia katakan mengalami tindak balas penurunan? Sebab ion hidrogen menerima elektron menghasilkan molekul hidrogen. Ini kamu boleh nampak daripada persamaan di atas. Okey, jadi setengah persamaan. Setengah persamaan kita ambil H+, ion hidrogen menghasilkan molekul hidrogen. Okey, ion hidrogen tu daripada hidrogen klorida. Okey, jadi elektron tu kita nak letak sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri. Kiri sebab elektron love hydrogen. So love hydrogen pula, love positif. So tambah elektron. Okey, sekarang kita lihat molekul hidrogen dia ada 2.
Dia ada dua. Jadi cikgu kena letak dua depan ion hidrogen. Bila cikgu letak dua depan ion hidrogen, maknanya charge tu ada dua. Bila charge ada dua, elektron pun kena ada dua. Boleh Okey, so ini padam, ini bukan molekul, ini ion hidrogen. Okey, ion hidrogen diturunkan. Okey, ion hidrogen diturunkan dan ion hidrogen adalah agen. Agen apa dia? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Okey? Alright. So, kita katakan tindak balas redox ni berlaku kerana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okey, boleh ya? Yang nak screenshot boleh screenshot dulu untuk soalan soal latihan 6B. Okey, seterusnya cikgu akan proceed dengan soalan 7. Okey, soalan 7 dia kata air klorin dititiskan. Cikgu tengok ni bahan dia guna air klorin dititiskan perlahan-lahan ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan kalium iodida bagi mengkaji tindak balas redox yang berlaku. Okey, jadi kita lihat dekat sini persamaan klorin bertindak balas dengan kalium iodida menghasilkan kalium klorida dan juga iodin. Okey, so kita nampak dekat sini iodida, ion iodida tu dalam kalium iodida I+ ni dia melepaskan elektron. Okey, dia melepaskan elektron, manakala klorin dia diturunkan kerana menerima elektron. Itu daripada persamaan kita boleh nampak. Okey, so kita tengok penjelasan. Okey, proses pengoksidaan. Okey, proses pengoksidaan kita lihat dekat sini. Tadi adalah ion iodida. Okey, ion ion iodida mengalami pengoksidaan. Okey, mengalami pengoksidaan ataupun tindak balas pengoksidaan. Okey, yang kedua kita katakan ion iodida membebaskan, ni penerangan dia, membebaskan elektron menghasilkan iodin. Sekejap cikgu padam. Jadi macam kecil sangat pula. Okey. Seterusnya kita lihat persamaan setengah. Okey, siapa boleh sebutkan persamaan setengah dia? 2 ion iodida. 2 ion iodida. Lepas tu I2 tu. I2 iodin. Iodin tambah 2 elektron. Tambah 2 elektron. Kalau tambah 2 elektron dekat belakang maknanya dia menderma elektron. Okey, so penerangan daripada persamaan setengah ini kita katakan ion iodida dioksidakan. Itu maksud daripada persamaan setengah ini. Dan bila ion iodida dioksidakan, kita katakan ion iodida adalah agen penurunan. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok pula, kamu kena faham betul-betul tau sebab lepas ni kita nak masuk subtajuk yang seterusnya, bukan subtajuk,
pemindahan elektron pada satu jarak tu dia macam banyak sikit yang kamu kena faham. So make sure kamu faham betul-betul konsep persamaan setengah ni. Okay, so proses penurunan. Okay, proses penurunan, apakah bahan yang mengalami proses penurunan ni? Apa bahan yang mengalami proses penurunan? Klorin. Okay, klorin. Klorin mengalami, kamu tulis je sebenarnya. Kenapa dia tak nak tulis pula ni? Okay. Ruang dia kecil buku ni. Okey, klorin mengalami tindak balas penurunan. Okey, klorin mengalami tindak balas penurunan. So, kita katakan klorin dia akan menerima elektron. Okey, klorin akan menerima elektron menghasilkan ion klorida. Okay, cikgu suka tulis dalam bentuk formula sahaja. Kalau kamu nak eja pun boleh. Ion klorida. Okay, so siapa boleh sebutkan persamaan setengah? Klorin. Klorin Cl2. Kejap ya. Okay, Cl2 Tambah 2 elektron. tambah 2 elektron Menghasilkan 2 klorida. menghasilkan 2 ion klorida. Okay, 2 ion klorida. So, penerangan dia klorin diturunkan. Okay, dan yang kedua, kita katakan apabila klorin diturunkan ni, klorin adalah ejen pengoksidaan. Okay. So, apabila adanya tindak balas, apabila adanya proses pengoksidaan dan penurunan, kita kata tindak balas redox berlaku kerana proses pengoksidaan dan proses penurunan berlaku secara serentak. Okey, so saya harap-harap sangat sampai takat ni semua boleh faham. Ada tak yang tak faham? Ada tak yang tak faham? Okey, so kalau tak ada, cikgu akan proceed. Okey, saya akan proceed dengan tajuk hari ni yang saya nak bincangkan, iaitu contoh tindak balas redox. Okey, hari ni kita akan bincangkan tajuk contoh tindak balas redox, iaitu pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, ini dia ada satu eksperimen tau. Sekejap cikgu tunjuk dekat kamu eksperimen dia. Kita tengok buku teks kimia. Okey, inilah dia punya eksperimen kita. Ni eksperimen yang pertama lah saya rasa, aktiviti makmal. Okey, buku teks muka surat 7. Nanti kamu buat catatan sikit sebab kamu kena salin buat laporan. Okey, nanti cikgu akan bagi arahan untuk kamu buat laporan aktiviti makmal 1A, iaitu pemindahan elektron pada satu jarak. Kita nak mengkaji tindak balas pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron pada satu jarak. So saya tak nak terang lagi tentang eksperimen ini. Cikgu nak proceed dahulu dengan penerangan tindak balas ini. Okey. So ini ini adalah susunan rajah. Yang ini ya. Okey, ini adalah susunan rajah untuk eksperimen bagi pemindahan elektron pada satu jarak. So okey, kita nampak yang ini adalah tube U. Okey, ini adalah tube U dan dekat tube U ni kita isikan dua larutan. Okey, dekat tube U kita isikan dua larutan. Satu larutan ejen P dan lagi satu larutan ejen
Q. Apa benda larutan ejen P dengan ejen Q ni? Okey, larutan ejen P ni adalah ejen penurunan. Okey, larutan ejen P adalah ejen penurunan. Manakala larutan ejen Q adalah ejen pengoksidaan. Okey? Okey. Dan kamu nampak tak ada dua elektrod? Ada dua elektrod iaitu kedua-duanya menggunakan elektrod karbon. Okey. Elektrod yang dicelup di dalam larutan ejen penurunan, okey, cikgu ulang. Elektrod yang dicelup di dalam ejen penurunan iaitu larutan ejen P ni, nampak dekat sini dia letak simbol negatif. Ini kita panggil dia sebagai anode. Okey, anode ni adalah terminal negatif. Manakala elektrod yang dicelup, yang dicelup di dalam larutan ejen Q yang ada tanda positif ni, ini adalah kathod. Bermaksud terminal positif. Okey, boleh? Kat sini pun dia dah terang. Anode terminal negatif kepada kathod terminal positif. Ini adalah pengaliran elektron. So elektron tu, elektron tu dia akan bergerak ataupun mengalir daripada anode ke kathod. Tengok saya lukis gambar raja anak panah ni. Itu yang anak panah tu menunjukkan arah pengaliran elektron. Cikgu ulang lagi sekali. Pengaliran elektron dia mesti mengalir daripada anode ke kathod ataupun ejen penurunan ke ejen pengoksidaan. Jelas tak setakat ni? Jelas. Okey, thank you. Okey, kamu nampak tak ada pula jambatan garam? Nampak ada jambatan garam. Okey, apa benda jambatan garam ni? Jambatan garam ni, inilah fungsi dia. Jambatan garam ni dia mesti terdiri daripada elektrolit. Mesti terdiri daripada elektrolit. Biasanya contoh yang selalu kita guna adalah asid sulfurik. Ini yang selalu kita guna asid sulfurik. Contoh lain boleh juga kalium nitrat ataupun natrium klorida. Tapi biasa soalan dia akan keluarkan jambatan garam yang digunakan adalah larutan asid sulfurik. So, kita nak tengok apa fungsi larutan garam, fungsi jambatan garam ini. Okey, jambatan garam ini fungsi dia nak membenarkan ion-ion daripada dua larutan. Dua larutan ni larutan ejen penurunan dan larutan ejen pengoksidaan. Dia nak bagi ion-ion daripada dua larutan ini mengalir melalui jambatan garam tersebut. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua untuk melengkapkan litar. Dia nak melengkapkan litar. So, kalau kita tengok dekat susunan radas ada galvanometer. Kamu nampak ya galvanometer. Galvanometer tu fungsi dia adalah untuk menunjukkan adanya pengaliran arus elektrik. Kalau adanya pengaliran elektron, mesti adanya pengaliran arus elektrik. So kita akan nampaklah jarum galvanometer tu terpesong. Okey. Faham setakat ni tentang susunan radas untuk eksperimen ini? Sepi je. Susah ke? Boleh dengar ya suara saya? Boleh. Saya risau ni. Saya berdoa supaya kamu senang nak terima tajuk ni. Okey. Amin. Amin. Tak apa. Nanti cikgu akan share juga record yang saya terang tajuk ni. Kamu boleh dengarlah berulang kali supaya kamu lebih faham. Okey. So kita lihat contoh ejen pengoksidaan. Kita nak lihat contoh ejen pengoksidaan. Okey, so contoh ejen pengoksidaan dan penurunan.
Okey, ejen penurunan. So kamu kena ingat, ejen penurunan ni apa? Kita recall balik. Ejen penurunan ni adalah satu bahan. Okey, satu bahan yang mengalami proses pengoksidaan. Okey, cikgu harap kamu jangan confuse lagi. Kalau dia ejen penurunan, dia adalah bahan yang mengalami proses pengoksidaan. Dan dia mesti berada di anode. Apakah anode? Terminal negatif. Okey, terminal negatif anode dengan kathod ni dia terbalik tau. Dia terbalik. Anode ni negatif. Dia terbalik dengan sel kering. Dia terbalik dengan sel kering. Jangan kamu confuse pula nanti dia terbalik. Kalau sel kering, terminal negatif dia adalah kathod. Sebab dia pendek kan, terminal negatif tu. Ni dia terbalik. Sel kimia dia terbalik. Kamu jangan confuse. Okey, so contoh bahan yang bertindak sebagai ejen penurunan. Ini cikgu minta kamu tolonglah buat cantik-cantik, buat macam dalam bentuk macam peta poket ke, buat tampal supaya kamu ingat. Contoh dia adalah larutan ion ferrum 2. Mesti ferrum 2. Okey. So larutan ion ferrum 2, larutan kalium bromida. Cikgu tunjuk dulu larutan dia. Larutan kalium iodida. Okey, larutan kalium iodida, hidrogen sulfida dan logam reaktif. Okey, logam reaktif yang biasa kita guna adalah zinc dan magnesium. Okey, yang biasa kita guna adalah zinc dengan magnesium. Sekejap saya ada call masuk.
Kenapa tak dengar? Alamak, tak dengar Ya. Daripada Alah, saya dah termute tadi. Sorry. Okay, cikgu ulang semula lah ya. Okay, tadi cikgu terang sampai sini. Okay, sorry sangat. Okay, so kita sambung ejen pengoksidaan. Okay, ejen pengoksidaan adalah bahan yang mengalami proses penurunan. Okay, dan dia akan berada pada elektrod katod iaitu terminal positif. Okay, so antara contoh, antara contoh larutan yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan, yang pertama adalah larutan ion ferrum 3. Okay, larutan ion ferrum 3, air bromin, air klorin, larutan kalium manganat 7 berasid, dan yang kelima adalah larutan kalium dikromat berasid. Okey. So, seterusnya kita nak tengok dia punya pemerhatian dan juga persamaan setengah dia Okey. So, kita nak tengok dulu pada ejen penurunan. Okey, kalau larutan ion ferrum 2, dia akan bertukar warna. Dia bertukar warna dekat sini tau. Dekat sini. Ini ejen penurunan. So, dekat situ daripada sekiranya kalau kita guna larutan ion ferrum 2, kita guna ferrum 2 nitrat ke, ferrum 2 klorida ke, kita akan dapati larutan hijau dia akan bertukar menjadi warna perang. Kenapa larutan hijau menjadi warna perang? Sebab ferrum 2 positif ni dia akan menderma elektron membentuk ferrum 3. Ion ferrum 3. Sebab tu warna larutan tu akan bertukar. Okey, sekiranya kita menggunakan larutan kalium bromida, apa yang kita dapati, larutan tidak berwarna menjadi warna perang ataupun kita katakan larutan perang terbentuk. Kenapa larutan perang terbentuk? Larutan perang tu adalah air bromin. Okey, sebab ion bromida dia tidak berwarna. Okey, seterusnya sekiranya kita menggunakan larutan kalium iodida, larutan tidak berwarna keperang. Sama juga. Larutan berwarna perang terbentuk. Larutan warna perang tu adalah air iodin. Okey. Larutan iodin Okey, manakala sekiranya kita menggunakan hidrogen sulfida. Okey, kalau kita menggunakan hidrogen sulfida, pemerhatian yang kita akan dapati adalah mendakan kuning. Mendakan kuning tu menunjuk kehadiran sulfur. Okey, itu sulfur terbentuk. Okey, sekiranya kita menggunakan logam reaktif sama ada zinc atau magnesium, okey, apa yang kita dapati, elektrod zinc ataupun elektrod magnesium tu dia akan menipis. Okey, menipis sebab atom zinc tu sudah bertukar membentuk ion zinc. Okey, itu untuk ejen pengoksidaan. Okey, untuk ejen penurunan. Untuk ejen pengoksidaan, sekiranya kita menggunakan ion ferrum 3, kita dapati larutan yang berwarna perang pada asalnya bertukar menjadi hijau. Kalau kamu perasan, dia akan terbalik dengan yang sebelah kiri ni. Okey, sekiranya kita menggunakan air bromin. Air bromin ni ingat dia mesti warna perang. So kita akan nampak larutan perang tu dia akan bertukar menjadi larutan tidak berwarna. Okey, air klorin. Okey, air klorin dia warna kuning. So bila dia diturunkan, okey, dia akan menjadi larutan tidak berwarna. Okey, ni special. Dua ni adalah ejen pengoksidaan yang selalu kita guna. Okey, iaitu yang pertama larutan kalium manganat 7 berasid. Larutan kalium manganat 7 berasid ni dia warna ungu. Warna ungu sebab dia ada ion manganat.
Okay, so larutan ungu tu dia akan menjadi colourless ataupun tidak berwarna. Okay, manakala kalau kita menggunakan larutan kalium dikromat 6 berasid, kita dapati larutan jingga ke hijau. Okay, jingga disebabkan ion dikromat, manakala hijau tu adalah ion kromium. Okay, boleh faham tak setakat ini? Boleh faham tak setakat ini? Boleh. Boleh so nanti lepas kelas kamu tengok-tengok dulu. Okay, lepas kelas kamu tengok-tengok supaya kamu lebih faham lah. Okay, so cikgu nak tengok contoh latihan. Okay, so kita akan rujuk nota yang tadi. Yang tadi tu nota Okay, so sekarang cikgu akan tengok latihan yang ke-8. Terangkan mengapa tindak balas berikut adalah tindak balas redox. Okay, so dia bagi soalan 8A. Okay, 8A tindak balas di antara larutan kalium iodida dan air bromin pada satu jarak. Okay, so ejen penurunan. Okay, so ejen penurunan dekat sini. Apakah ejen penurunan dia? Adalah ion iodida. Okey, sebelum tu cikgu nak terang sikitlah rajah ini. Okey, rajah ini kita tengok dia menggunakan asid sulfurik sebagai jambatan garam. Yang ini ini adalah jambatan garam dia dalam tube U tu. Okey, kemudian dia menggunakan air bromin. Okey, air bromin ni ejen apa? Ejen pengoksidaan ke ejen penurunan? Pengoksidaan. Okey, pandai. Air bromin adalah ejen pengoksidaan. Okey, saya akan tulis simbol macam tu. P dalam kurungan O tu adalah simbol untuk pengoksidaan. Tapi dalam exam tak boleh tulis. Kena eja bagi penuh. Tapi kalau setakat kamu nak buat catatan, boleh. Okey. Okey. Manakala yang kedua dia menggunakan larutan kalium iodida. Jadi larutan kalium iodida ni ejen apa? Ejen apa ni larutan kalium iodida? Ejen penurunan. Okey, ejen penurunan saya akan buat anak panah macam ni. Okey, ejen penurunan. Okey, so dekat situ kamu nampak ada elektrod P, ada elektrod Q. Okey, elektrod P tu anode ke cathode? Elektrod Anode P and tu cathode. elektrod P adalah anode. So dia terminal negatif. Manakala Q adalah cathode, terminal positif. So bila dapat je soalan, kamu analisis dulu macam ni. So kita tengok. Sekarang cikgu nak kamu tunjuk arah pengaliran elektron daripada mana ke mana. Daripada anode ke cathode. Daripada anode ke cathode. So kamu lukis siap-siap arah anak panah. Ini. Boleh? Macam tu. Okay, kamu lukis macam tu. Anak panah tu menunjukkan arah pengaliran elektron. So, cikgu tulis E to P dekat bawah tu. Okey, sekarang kita dah analisis. Bila dah analisis, barulah kita senang nak jawab soalan. Okey, so bahan yang diguna sebagai ejen penurunan adalah ion iodida. Ion iodida tu daripada kalium iodida. So, proses yang berlaku di situ adalah prosesnya ion iodida akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Cikgu tulis simbol macam tu tapi kalau kamu nak tulis simbol macam ni untuk nota boleh. Tapi kalau untuk soalan kena jawab tulis penuh ejaan dia. Okey, ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan yang diguna adalah air bromin. Jadi proses dia kita katakan bromin mengalami tindak balas penurunan. Okey. So setengah persamaan. Okey, cikgu nak seorang tolong bagi setengah persamaan.
Setengah persamaan. Siapa nak bagi setengah persamaan? Okey, siapa boleh bagi setengah persamaan? Alice? Ya cikgu. Okey, Alice, setengah persamaan untuk ejen penurunan. Ion iodida Okey. menghasilkan menghasilkan iodin tambah elektron. Lepas tu kembangkan letak dua dekat ion iodida dengan elektron. Okey, bagus. Betul. Okey, bagus Alice. Good. Okey, untuk persamaan setengah ejen pengoksidaan. Siapa nak bagi? Siapa boleh? Tadi kita ambil 5 delta, sekarang cikgu nak pilih 5 beta. Nurina Farzana ada? Okey, Nurina Farzana. Nurina tak ada Rosmawati ada tak? Ya, cikgu. Okey, Nurina. Okey. Saya tak berapa sihat. Okey, Nurina tak berapa sihat. Okey, tak apa. Get well soon. Rosmawati. Apa persamaan setengah untuk bromin? Bromin Mhm. tambah 2 elektron sama dengan 2 bromida. Okey, betul. Betul. Thank you, Ros. Betul Ros? Macam tu tulis dia, Ros. Okey. So, terangkan. Okey, terangkan. So, kita terang daripada setengah persamaan tu. So, kita kata ion iodida melepaskan elektron. Okey, ion iodida melepaskan elektron membentuk molekul iodin. Okey, membentuk molekul iodin dan kita katakan iodin inference ni nanti dulu. Sekejap Ni inference. Inference tu nanti dulu. Inference ni dia tak boleh letak kat sini sepatutnya. Inference ni biasa mesti selepas pemerhatian. Okey, itu adalah penerangan untuk persamaan setengah bagi ejen penurunan. Okey, manakala ejen pengoksidaan, molekul bromin menerima elektron membentuk ion bromida. Okey, so kita lihat dahulu pemerhatian. Okey, pemerhatian yang berlaku di ejen penurunan. Okey, kita dapati dia menggunakan iodin. So tengok balik muka surat 8, iodin dia akan menyebabkan larutan perang terbentuk. Itulah pemerhatian yang awak akan nampak, larutan perang terbentuk. Okey, larutan perang terbentuk. Okey. So inference dia barulah kita katakan. So inference ni dia mesti duduk bawah pemerhatian. So inference dia barulah kita katakan ion iodida dioksidakan membentuk iodin. Itu baru inference untuk pemerhatian larutan perang terbentuk. Okey, untuk ejen pengoksidaan, pemerhatian yang kita nampak dia gunakan air bromin. Okey, kalau air bromin, pemerhatian dia larutan perang menjadi tidak berwarna. So kita katakan larutan perang. Okey, larutan perang tidak berwarna. Okey. So, inference untuk pemerhatian dalam ejen pengoksidaan, kita katakan molekul bromin diturunkan membentuk ion bromida. Boleh larutan perang tu adalah air bromin, molekul bromin. So kalau dia tak berwarna tu
bermaksud dia menunjukkan, dia menghasilkan ion bromida. Okey, persamaan ion. Persamaan ion ini kita ambil daripada setengah ejen penurunan, setengah ejen pengoksidaan, kita gabungkan. Okey, kita gabungkan, so kita akan dapat 2 iodida bertindak balas dengan Br2. Okey, tapi sebelum tu kita tengok make sure bilangan elektron dia sama, baru kita boleh potong. So dia akan hasilkan iodin dan 2 ion bromida. Okey, itu adalah persamaan setengah. Boleh tak? Okey, boleh ya? Okey. Last kita buat latihan 8B, lepas tu cikgu akan bagi tugasan untuk kamu. Okey, so kita lihat yang B, tindak balas di antara larutan kalium manganat 7 berasid dan larutan kalium bromida. Pada satu jarak. Okey, so dia bagi gambar rajah. Dekat sini kita nampak jambatan garam yang digunakan adalah asid sulfurik. Okey. So sekarang dia menggunakan larutan kalium bromida. Okey, kalium bromida ni bertindak sebagai ejen apa? Ejen apa ni? Kalium bromida. Pengoksidaan. Yes. Okey, pengoksidaan. Okey, manakala ejen bromida bukan kalium pengoksidaan Bukan. Ejen Penurunan. penurunan. Tengok betul-betul. Cikgu pun dah tersalah dah. Okey, kalium bromida ni adalah ejen penurunan. Okey, manakala kalium manganat 7 berasid ni adalah ejen ini adalah ejen apa ni? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Okey, so P ni adalah katot. Okey, iaitu positif, dan Q adalah anode, iaitu terminal negatif. So arah aliran daripada P ke Q ataupun Q ke P, arah aliran elektron. Q ke P. Okay, Q ke P. So kamu kena tulis anak panah macam ni. Buat E macam tu. Tu arah aliran elektron. Okay, so bila kamu boleh analisis macam tu gambar rajah ni, bermaksud kamu dah faham. Okay, so kita tengok ejen penurunan yang digunakan adalah kalium bromida ataupun kita katakan ion bromida. Okey, dan proses ni kita katakan ion bromida mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, so kita tengok balik setengah persamaan dia apa? Siapa boleh tulis setengah persamaan dia? Ada tak yang boleh sebutkan? Ada apa persamaan setengah dia ada Dah tak ada ke ada Ada. Andi? Ada. Okey, ada 2 ion bromida Okey, 2 ion bromida
menghasilkan bromin tambah 2 elektron. Okey, bagus. Bagus sangat. Okey, bagus sangat. Okey, betul. Okey, so terangkan. Penerangan tu cikgu tolong. Okey, so penerangan daripada setengah persamaan tu adalah ion bromida dia akan melepaskan elektron membentuk bromin. Okey, dia membentuk bromin. Okey, so inference tu cikgu bawa ke bawah inference ni memang kita kena bawa dia ke bawah sebab dia adalah untuk pemerhatian. Ingat, inference ni adalah sebab untuk pemerhatian. So dia mesti duduk dekat bawah. Okey, so pemerhatian. Kalau air kalium bromida, maknanya larutan berwarna perang akan terbentuk. Itu dia punya pemerhatian. Okey, larutan perang terbentuk. Ataupun kamu boleh kata larutan tidak berwarna menjadi warna perang pun boleh. Depends lah. Okay, depends. Alright, so seterusnya kita tengok inference. Kenapa larutan perang terbentuk? So inference dia adalah ion bromida. Okay, ion bromida membentuk bromin. Okay, ion bromida membentuk bromin. Sebab itulah larutan warna perang terbentuk. Okey, seterusnya kita tengok ejen pengoksidaan. So bahan untuk ejen pengoksidaan adalah larutan kalium manganat 7 beresid. Okey, cikgu tulis dalam bentuk formula sahaja. Okey, so proses yang akan berlaku kita katakan larutan kalium manganat 7 beresid ni akan mengalami tindak balas penurunan. Okey, tindak balas penurunan dan dia punya persamaan setengah. Okey, persamaan setengah ni esok saya akan terangkan macam mana kita dapat macam ni. MnO4 tambah 8 hidrogen tambah 5 elektron menghasilkan ion mangan dan 4 air. Esok saya akan terangkan macam mana kita boleh dapat yang ini akan ada masa awal slot khas tu. Cikgu akan terangkan sebab ini ambil masa juga. Okey. So kita tengok penerangan, kita katakan ion ion mangan 4 dia akan menerima elektron membentuk ion mangan. Okey, ion mangan 2. Okey, so inference cikgu biarkan dulu, cikgu nak buat dahulu pemerhatian. So pemerhatian yang kita dapat kalau kalium manganat 7 beresid mestilah larutan ungu. Okey, larutan ungu menjadi tidak berwarna. Okey, menjadi tidak berwarna. Sebab apa? Sebab apa larutan ungu menjadi tidak berwarna? Sebab ion manganat. Okey, sebab ion manganat 7 beresid ni dia diturunkan. Okey, dia diturunkan membentuk dia membentuk ion mangan 2. Okey. So yang bahagian bawah tu dia suruh kita tulis persamaan ion. Okey, dia suruh kita tulis persamaan ion. So kita tengok persamaan setengah ataupun setengah persamaan. Okey, setengah persamaan adalah yang ini dengan yang ini. Okey, boleh tak kita nak terus tambah? Tak boleh sebab sini 2 elektron, sini 5 elektron. So apa yang perlu kita buat? Kita kena seimbangkan. So yang 5 elektron ni kita seimbangkan, kita darab semua sekali dengan 2. Yang mana kali ini kita darab semua sekali dengan 5. Okey, kita darab dulu. Ambil masa sekejap Okey, yang pertama bila 2 ion bromin darab dengan 5 dia akan jadi
10 bromida, 5 bromin tambah 10 elektron. Ini yang pertama. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua ion manganat. Okey, ion manganat dia akan jadi tu kita darab dengan 2 tadi. So dia akan jadi 2 MnO4 negatif tambah 16 hidrogen tambah 10 elektron. Dia akan hasilkan 2 manan 12 tambah 8 air. Okey, ini adalah persamaan yang kedua. So, bila persamaan yang kedua, kita nampak ini 10 elektron, ini pun 10 elektron. So, saya boleh potong. So, barulah kita akan dapat persamaan ion. Okey, persamaan ion adalah 10 Br negatif tambah 2 Mn O4 negatif tambah 16 hidrogen menghasilkan 5 Br2 tambah 2 Mn2+ tambah 8 air. Boleh tak? Faham tak yang ni? Panjang. Faham, macam yang persamaan setengah tu kamu macam pening sikit kan. Okey, esok cikgu akan terangkan tips-tips dia macam mana kita nak dapat persamaan yang manganat menjadi mangan tu. Itu juga akan terangkan besok. Okey, so cikgu nak stop sampai sini. Okey, saya stop sampai sini. So cikgu akan tinggalkan latihan untuk kamu muka surat 10, 11 dan 12. Okey, latihan muka surat 10, 11 dan 12. Cikgu akan minta kamu buat. Okey, kamu buat dan hantar melalui Google Classroom. Okey, cikgu nak minta kamu hantar melalui Google Classroom. Nanti cikgu akan semak dari situ. Okey, so untuk setakat ni ada soalan tak nak tanya? Sebab saya ada kelas 11.30, saya ada kelas sains tingkatan 3. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak?